Topik ke-10 ialah gerhana di bawah tema Bumi dan Angkasa. Dalam topik ini, murid-murid akan mempelajari standard kandungan 10.1 fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Terdapat 5 standard pembelajaran yang terkandung dalam topik ini. Guru boleh merujuk bahagian catatan untuk menjelaskan kepada murid maksud gerhana, iaitu fenomena alam semula jadi yang berlaku apabila semua atau sebahagian cahaya matahari dihalang oleh objek legap seperti bumi dan bulan. Standard pembelajaran pertama ialah memerihalkan fenomena gerhana bulan berdasarkan kedudukan bulan, bumi dan matahari dengan menjalankan simulasi. Sebagai contoh, guru dan murid boleh merujuk video Lunar Eclipse 101 National Geographic melalui pautan berikut. Sebagai info tambahan, guru digalakkan untuk menerangkan kepada murid tentang jenis-jenis gerhana bulan jika perlu. Gerhana penumbra berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang penumbra. Secara zahirnya, sukar untuk kita melihat perubahan kecerahan cahaya pada permukaan bulan ketika ini. Gerhana separa berlaku apabila sebahagian bulan berada dalam kawasan bayang umbra dan hanya sebahagian permukaan bulan sahaja menjadi gelap. Gerhana jenis ini boleh berlaku apabila matahari, bumi dan bulan tidak betul-betul berada pada satu garis lurus. Ketika gerhana bulan penuh, keseluruhan bulan berada dalam kawasan bayang umbra. Bumi menghalang keseluruhan cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bulan. Warna bulan kelihatan kemerah-merahan disebabkan pembiasan dan serakan cahaya matahari. Guru boleh membimbing murid untuk menjalankan simulasi fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dengan menggunakan bola tenis, bola pingpong dan lampu sulur. Alatan boleh ditukar mengikut kesesuaian guru dan murid. Selain itu, murid juga boleh menghasilkan persembahan multimedia untuk memerihalkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Standard pembelajaran kedua ialah memerihalkan fenomena gerhana matahari berdasarkan kedudukan bulan, bumi dan matahari dengan menjalankan simulasi. Sebagai contoh, guru dan murid boleh merujuk video Solar Eclipse 101 National Geographic melalui pautan berikut. Guru perlu mengingatkan murid-murid supaya tidak melihat secara terus ke arah gerhana matahari kerana cahayanya yang terlalu terang boleh merosakkan retina pada mata. Kanak-kanak lebih cenderung mengalami kerosakan retina berbanding orang dewasa akibat terdedah kepada cahaya matahari yang terlalu terang. Justeru, kita disarankan supaya menggunakan alat bantu khas untuk melihat gerhana matahari seperti kaca mata gerhana. Sebagai info tambahan, guru digalakkan untuk menerangkan kepada murid tentang jenis-jenis gerhana matahari jika perlu. Gerhana separa berlaku apabila bulan tidak berada pada satu garisan yang sama dengan matahari dan hanya menutupi sebahagian cahaya matahari. Bulan berada dalam kawasan bayang penumbra pada bumi. Gerhana cincin yang juga disebut sebagai anulus berlaku disebabkan bulan berada pada titik terjauh dari bumi dalam orbitnya yang berbentuk elips. Saiz bulan kelihatan lebih kecil berbanding saiz matahari, menyebabkan matahari kelihatan seolah-olah sebentuk cincin yang amat terang atau anulus yang mengelilingi cakera bulan yang lebih gelap. Gerhana hibrid yang juga disebut gerhana anulus penuh berlaku serentak tetapi dapat dilihat di kawasan yang berbeza di bumi. Ia berlaku kerana jarak bulan dari bumi berbeza ketika mengorbit bumi. Gerhana penuh berlaku apabila bulan berada pada titik terhampir dengan bumi menyebabkan ia kelihatan lebih besar dan dapat menutup cahaya matahari secara penuh, menampakkan korona di sekeliling matahari. Guru boleh menjalankan pentaksiran semasa aktiviti simulasi berlangsung. Guru boleh memberi tahap penguasaan 1 apabila murid dapat menyatakan kedudukan bulan, bumi dan matahari bagi satu fenomena gerhana.
Tahap penguasaan 3 boleh diberi apabila murid dapat menerangkan fenomena gerhana. Seterusnya, standard pembelajaran ketiga ialah menghubungkaitkan fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dengan sifat cahaya. Manakala standard pembelajaran keempat meramalkan keadaan di bumi semasa kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Kedua-dua standard pembelajaran ini boleh dilaksanakan dalam satu sesi PDP mengikut kesesuaian. Guru boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada murid tentang sifat cahaya iaitu cahaya bergerak lurus dengan fenomena gerhana. Guru boleh meminta murid untuk meramalkan keadaan di bumi semasa gerhana berlaku. Semasa gerhana bulan berlaku, bumi yang berada di antara matahari dan bulan menghalang cahaya matahari yang bergerak lurus dari sampai ke bulan dan membentuk bayang-bayang. Gerhana bulan hanya berlaku pada waktu malam ketika fasa bulan purnama. Ia berlangsung selama beberapa jam kerana saiz bayang-bayang bumi yang lebih besar berbanding saiz bulan. Keadaan akan menjadi sedikit gelap sepanjang tempoh gerhana berlangsung. Berbeza dengan gerhana matahari, bulan berada di antara matahari dan bumi, menghalang cahaya matahari dan membentuk bayang-bayang di permukaan bumi. Gerhana matahari hanya berlaku selama beberapa minit pada waktu siang. Ini disebabkan oleh saiz bulan yang lebih kecil berbanding saiz matahari. Keadaan di bumi akan menjadi gelap seperti waktu malam dalam tempoh yang singkat. Standard pembelajaran terakhir bagi topik gerhana ialah menjelaskan pemerhatian tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari melalui lakaran TMK penulisan atau lisan. Murid-murid perlu melakar gambar rajah fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Guru boleh memberi murid tahap penguasaan 4 jika murid dapat melakarkan gambar rajah untuk menunjukkan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan dengan betul. Guru boleh menjalankan aktiviti pembelajaran berasaskan projek dengan meminta murid menghasilkan kotak gerhana misalnya sebagai kit pembelajaran. Disertakan contoh lakaran gambar rajah, gerhana bulan dan gerhana matahari untuk kotak gerhana. Saiz lakaran bergantung kepada saiz kotak yang digunakan. Tajuk ke-11 dan terakhir dalam DSKP bagi KSSR Sains tahun 6 adalah Galaksi. Tajuk ini merupakan tajuk baharu di dalam KSSR Sains Sekolah Rendah. Terdapat 5 standard pembelajaran di dalam tajuk ini. 11.1.1 menyatakan maksud galaksi. 11.1.2 memerihalkan galaksi Bima Sakti. 11.1.3 merumuskan sistem suria berada dalam galaksi Bima Sakti. 11.1.4 menjalankan simulasi untuk menggambarkan saiz sistem suria dalam galaksi Bima Sakti dan mengagumi ciptaan Tuhan. 11.1.5 menjelaskan pemerhatian tentang galaksi melalui lakaran TMK penulisan atau lisan secara kreatif. Standard pembelajaran pertama menyatakan maksud galaksi. Galaksi terdiri daripada berjuta bintang, gas dan debu yang disatukan bersama oleh tarikan graviti. Bilangan galaksi di alam semesta adalah sangat banyak. Teleskop Hubble yang mula dilancarkan ke angkasa lepas pada tahun 1990 menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat 100 bilion galaksi di alam semesta ini. Dianggarkan lebih banyak galaksi akan ditemui apabila teknologi teleskop angkasa semakin berkembang. Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Terdapat 3 bentuk utama galaksi iaitu spiral, elliptical dan irregular. Seterusnya, standard pembelajaran kedua memerihalkan galaksi Bima Sakti dan standard pembelajaran ketiga merumuskan sistem suria berada dalam galaksi Bima Sakti. Dicadangkan kepada guru untuk menggabungkan kedua-dua standard pembelajaran ini dan diajar bersama.
Bima Sakti adalah galaksi lingkaran berpalang, Barred Spiral Galaxy yang sangat besar. Semua bintang yang dilihat pada langit malam berada di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti mengandungi beratus-ratus bilion bintang seperti matahari kita. Sistem suria kita yang merangkumi matahari, bumi dan 7 planet lain adalah sebahagian daripada galaksi ini. Kita tidak mungkin dapat mengambil gambar galaksi Bima Sakti secara keseluruhan kerana kita berada di dalamnya. Murid dapat menguasai tahap penguasaan 2 sekiranya mereka dapat memerihalkan mengenai galaksi Bima Sakti. Standard pembelajaran keempat ialah menjalankan simulasi untuk menggambarkan saiz sistem suria dalam galaksi Bima Sakti dan mengagumi ciptaan Tuhan. Cadangan simulasi adalah dengan menggunakan beras dan kacang hijau. Langkah 1 bagi aktiviti ini ialah sediakan dulang, beras dan kacang hijau. Seterusnya, langkah 2, letakkan beras di dalam dulang dan bentukkannya seperti bentuk galaksi Bima Sakti. Langkah terakhir, letakkan sebiji kacang hijau pada salah satu lengan galaksi. Dapatkah anda melihat kedudukan kacang hijau di dalam beras? Murid digalakkan untuk melakukan aktiviti ini tanpa bantuan guru bagi membolehkan mereka menguasai tahap penguasaan 5. Guru boleh menggantikan bahan lain yang difikirkan bersesuaian. Standard pembelajaran terakhir bagi tajuk ini ialah menjelaskan pemerhatian tentang galaksi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Cadangan aktiviti ialah murid menghasilkan buku skrap atau brosur secara hard copy atau digital mengenai jenis-jenis galaksi yang terdapat di alam semesta. Bahan yang dihasilkan oleh murid melalui aktiviti ini membolehkan murid menguasai tahap penguasaan 6. Berikut ialah senarai standard prestasi yang perlu dikuasai oleh murid bagi tema Bumi dan Angkasa. Standard prestasi ini adalah gabungan 2 tajuk iaitu gerhana dan galaksi. Guru boleh menjalankan pentaksiran semasa aktiviti berlangsung atau setelah selesai mengajar kedua-dua tajuk ini. Tahap penguasaan 1 menyatakan kedudukan bulan, bumi dan matahari bagi satu fenomena gerhana. Tahap penguasaan 2 memerihalkan galaksi Bima Sakti. Tahap penguasaan 3 menerangkan fenomena gerhana. Tahap penguasaan 4 melakarkan gambar rajah untuk menunjukkan fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Tahap penguasaan 5 membuat rumusan bahawa saiz sistem suria adalah sangat kecil berbanding dengan galaksi Bima Sakti dengan menjalankan simulasi. Dan tahap penguasaan 6 berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang jenis galaksi yang terdapat di alam semesta dan mempersembahkannya. Berikut adalah cadangan pentaksiran bilik darjah yang boleh dijalankan untuk menilai tahap penguasaan murid. Pertama, murid menghasilkan poster secara hard copy atau digital untuk menunjukkan kedudukan sistem suria di dalam galaksi Bima Sakti. Atau yang kedua, murid menghasilkan model galaksi Bima Sakti dengan menunjukkan kedudukan sistem suria di dalamnya.